Baik, kita bersiap sedia. Mari kita berdoa di dalam hati. 我们预备心，一起同心默祷。 Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita memulakan kebaktian secara talian pada malam ini. 奉主耶稣圣名，我们开始今天晚上的线上聚会。 Sebelum kita berdoa dan mempelajari firman Tuhan, 在我们还没有祷告来去学习这个神道理之前， mari kita terlebih dahulu memuji Tuhan bilangan 83. 我们一起唱诗赞美神，赞美诗83首。 Kita nyanyi dengan iringan gitar. Baik, sekarang kita akan sama-sama memanjatkan doa. 那么现在我们要一起来祷告。 Di dalam doa ini kita bersyukur atas peluang yang diberikan oleh Tuhan. 祷告中呢，我们感谢主给予我们今天晚上的这个机会。 Dan kita mohon Tuhan juga memimpin kebaktian kita pada malam ini. 我们也求主带领我们今天晚上的聚会， Biar kita sama-sama mendapat
manfaat daripada ibadah ini. 让我们能够从这次崇拜当中呢，一起得到益处。 Baik, dengan itu mari kita sama-sama sehati berdoa. 让我们一起同心跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya, syukur haleluya. Amin. Baik, pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan selamat malam, salam sejahtera kepada rekan-rekan petugas dan semua saudara-saudara saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. 现在在这里向所有参加今晚上聚会的主所爱的弟兄姐妹们以及长职传道同工们，大家晚上平安。
Syukur atas berkat dan pimpinan Tuhan, 感谢主的带领以及祝福， atas masa yang diberikan untuk kita sekali lagi berkumpul secara talian untuk pelajari firman Tuhan. 那么我们今天呢有时间呢再次的来在这里一起来去学习神的道理。 Dan melalui kesempatan pada malam ini, 我们也透过今天晚上的机会， di sini saya akan membawa kita semua untuk pelajari satu judul firman Tuhan. 那么今天呢我会带领大家来一起去学习这个主题， yang berbunyi, Ibu, mengapa engkau menangis? 就是妇人你为什么哭？ Kita mempunyai sebab tersendiri mengapa kita menangis. 那么要是我们哭泣的话呢，一定有它的原因。 Mungkin karena itu disebabkan kita kehilangan orang yang kita sayangi. 可能是因为我们失去了我们爱的人， Mungkin juga disebabkan karena dihimpit beban kehidupan. 也可能是因为我们生活上的这些压力所迫， Mungkin juga karena perasaan rindu terhadap seseorang. 它也可能是因为我们想念某一些人。 Kadang-kadang kita merasa kecewa. 有时候我们感觉到那么的忧愁， Bahkan dalam perasaan yang terlalu marah pun boleh membuatkan seseorang itu menangis. 或者是有时候我们处于一个过度愤怒的情况当中呢，我们也会哭。 Jadi tangisan ini ada berbagai sebab yang terjadi. 所以这个哭泣呢，它可以是由几个原因导致的。 Tangisan biasanya menyimpulkan kesedihan yang kita alami. 那么通常呢，这个哭泣呢，它是因为我们所经历的伤心的事情导致的。 Terkadang apabila kita terlalu beremosi pun boleh membuat kita menangis. 有时候可能是因为我们过度于情绪化，我们也会哭泣。 Tetapi tangisan itu tidak semua tentang soal kesedihan. 但是这个哭泣呢，它不一定是因为伤心的事情而引起， Karena masih ada juga tangisan kegembiraan. 因为我们有这些喜极而泣的情况。 Namun tangisan yang akan kita lihat pada malam ini 但是我们今天要去一起来讨论的这个， berdasarkan tajuk yang kita akan belajar pada malam ini, 就是根据我们将要一起来学习的这个主题， itu merupakan suatu pertanyaan malaikat dan juga pertanyaan Yesus. 这个是一个天使还有主耶稣所问的问题， Kepada seorang yang sedang menangis karena menyangka mayat Yesus itu sudah dicuri. 是他们在这个情况下，就是他们这个妇女呢，他们在想这个耶稣的尸体是不是被偷走了？ Sewaktu dia berada di kuburan Yesus, 当他们在这个耶稣的坟墓， karena tidak melihat tubuh Yesus ada di sana, 因为他们没有看见这个主耶稣的这个肉体， ya karena tubuh Yesus pada ketika itu tiba-tiba hilang. 因为主耶稣的这个尸体呢，当时就不见。 Maka perkara itu begitu mengejutkan mereka. 所以当时这件事情呢，是对于他们就是造成了惊吓， Bahkan membuatkan mereka sekali lagi menitiskan air mata. 也让他们再次的落下了眼泪。 Untuk itu pada malam ini, 所以今晚呢， saya ingin membawa kita untuk belajar beberapa perkara penting di dalam kisah ini. 我将会带领大家来一起去学习这几件事情。 Sebelum itu kita rujuk di dalam Injil Yohanes pasal 20. 在这之前呢，我们先一起来看约20章。 Injil Yohanes pasal 20 ayat 13. 约翰福音书第20章的第13节。 Ayat 13. 13节。 Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis?
天使对他说：“妇人，你为什么哭？” Kita lihat lagi dalam ayat 15. 我们再看第15节。 Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" 耶稣问他说：“妇人，你为什么哭？你找谁呢？” Dua pertanyaan yang sama 这两个一样的问题， yang disebutkan oleh individu yang berbeza. 就是由两个不同的人去发问的。 Pertama kali disampaikan oleh malaikat-malaikat. 第一次是由这个天使来去问他们， Kedua kali disampaikan oleh Yesus sendiri. 而第二次是主耶稣自己去发问。 Jadi di dalam peristiwa ini, 所以在这一件事情， melalui pertanyaan yang ditanyakan di sini, 透过这一个问题， apakah yang dapat kita pelajari di sini? 这里我们能够学习的是什么？ Baik, mari kita lihat butir yang pertama. 我们来看第一点， Mengapa pertanyaan ini ditujukan kepada dipertanyakan pada ketika itu? 那么当时为什么他们会问这一个问题呢？ Seolah-olah pertanyaan ini mencoba membuktikan sesuatu. 这个问题好像是要去证明一件事情。 Mungkin kita boleh katakan dalam dalam perkataan yang mungkin lebih mudah untuk kita fahami. 我们可以用一个更加简单让我们能够明白的方法来去解释。 Mungkin kita boleh katakan, mengapa perlu menangis? 我们可以说，你为什么要哭呢？ Maksudnya, tidak perlu menangis. 意思是说，其实我们不需要哭。 Mengapa sedemikian? 为什么这样？ Karena yang pertama, 因为第一点， butir yang pertama ialah apa yang terjadi sudah ditentukan dari awal. 就是这些发生的事情呢，是在早前已经决定好的。 Maksudnya ini sudah masuk dalam bahagian perancangan oleh Tuhan Yesus sendiri. 它已经是这个主耶稣所计划好的一部分。 Jadi mengapa menangis? 所以为什么哭呢？ Sedangkan ini bukanlah hal yang baru. 因为这不是一件新的事。 Karena sejak awal Yesus telah memberitahukan hal ini. 因为在这之前呢，主耶稣已经把这件事情告诉他们了。 Yesus sewaktu berada di Galilea, 当主耶稣还在加利利的时候， Yesus sudah memberitahu mereka bahwa dia akan diserahkan dan dia akan dihukum mati. 耶稣已经说到说他会被交付于众人手中呢，他会被判这个死刑。 Kalau kita merujuk di dalam Injil Matius pasal 20, 要是我们参考这个马太福音书的第20章 ayat 18. 第18节， Ayat 18, 18节， sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. 看啊，我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪。 Baik, ini adalah ucapan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri 这句话是主耶稣自己说的， sebelum Yesus disalib. 在主耶稣还没有被钉十字架之前。 Jadi salah satu tujuan Yesus memberitahu perkara ini lebih awal. 所以其中一个原因，为什么主耶稣更早之前已经告诉他们， supaya mereka dapat bersedia 就是要让他们做好准备， dan juga mereka dapat menerima hal ini. 让他们能够接受这件事情。 Terlebih lagi mereka tidak perlu bersedih akan hal itu. 尤其是他们不必为这件事情来去忧伤。 Meskipun kesedihan dalam jasmani itu memang tidak terhindarkan. 虽然当然我们不能够去避免这个悲伤的这个感觉。 Bila mendengar Yesus berkata dia akan dihukum mati. 当我们听到说这个主耶稣他会被定死罪， Tetapi Yesus ada menyatakan penghiburan di sana.
但是主耶稣在这里呢，又给了他们这个安慰， bahwa pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. 就是在第3日呢，他要复活。 Maksudnya dia tidak akan mati selama-lamanya. 意思是说，他并不会永远的死去。 Setelah mati, 3 hari kemudian dia akan bangkit. 死了之后呢，第3日他要复活。 Jadi itu adalah suatu perkara mengapa kita tidak perlu meratapi hal itu selama-lamanya. 所以这个就是为什么我们不必为这件事情永远的悲伤。 Kalau kita lihat lagi di dalam Injil Matius pasal 17, 要是我们看这个马太福音书的第17章 ayat 22 hingga ayat 23. 第22到第23节， Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. 他们还住在加利利的时候，耶稣对门徒说：“人子将要被交在人手里。” 23. 第23节， Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. 他们要杀害他，第3日他要复活，门徒就大大的忧愁。 Baik, kita lihat baik-baik dalam ayat 23. 我们看这个第23节， Sewaktu Yesus berkata, dan mereka akan membunuh dia, 当主耶稣说他们要杀害他， dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. 第3日他要复活。 Bagaimana reaksi murid-murid pada ketika itu? 而当时这个门徒的这个反应是怎样的？ Di sini berkata, maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. 这里说到门徒们就大大忧愁， Tidak mampukah mereka bergembira 为什么他们不能够感觉到开心呢？ ketika Yesus berkata, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. 当主耶稣说就是第3日他要复活， Maksudnya perpisahan jasmani mereka itu hanya memerlukan 3 hari. 就是说他们在这个肉体上的这个分别呢，只有3天。 Itu seumpama Yesus pergi melawat di satu tempat dan kembali lagi ke tempat mereka. 就好像主耶稣去到另外一个地方去呢，然后3天过后就回来了。 Nampaknya mereka lebih memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus soal kematian. 那么看起来呢，他们是更加去着重于主耶稣说到这个关于生死的事情， Tetapi mereka kurang memperhatikan apa yang dinyatakan oleh Yesus soal kebangkitan. 但是他们并没有去着重于这个主耶稣说到这个复活的事情。 Memang kesedihan itu kita tidak boleh elak. 当然，我们不能避免忧伤， Tapi sebagai anak-anak Tuhan, 但是作为神的儿子， Yesus ada memberikan harapan kepada kita. 耶稣已经给了我们盼望。 Berpisah di dunia bukanlah perpisahan selama-lamanya. 在世上的分别呢，并不是永远的分别， Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. 就像主耶稣说的， Setelah mati dia akan bangkit. 死了之后呢，他会复活。 Demikian juga yang kita akan alami dalam hidup kita. 就像我们今天会在我们生活当中经历的事情。 Jadi pertanyaan malaikat dan Yesus kepada Maria Magdalena di kuburan pada ketika itu. 所以这个主耶稣还有这个天使呢，对这个摩大拉的玛利亚的这个问题， Mengapa engkau menangis? 妇人你为什么哭？ Sedangkan hal itu merupakan suatu kesukacitaan yang besar. 因为呢，这件事情其实是值得去喜乐的， Di mana harapan mereka telah menjadi kenyataan. 因为他们的这个盼望呢已经成真。 Orang yang mereka sandar, orang yang mereka percaya bukanlah Tuhan yang palsu. 他们所相信、他们所依靠的不是假神， Buktinya dia telah bangkit dari antara orang-orang mati. 而证据就是呢，他在这个死人当中复活了。 Jadi kita sebagai anak Tuhan bukankah seharusnya kita bersukacita akan hal itu?
所以我们身为这个神的儿子呢，我们不是应该为这件事情而感到开心吗？ Jadi, mengapa perlu menangis? 为什么要哀哭呢？ Mengapa hari ini perlu kita menangis? 为什么我们今天要哀哭？ Sedangkan Yesus boleh menyelamatkan kita. 我们其实知道这个主耶稣是能够拯救我们的。 Kalau kita renungkan baik-baik pertanyaan ini, 要是我们好好的来去思考这个问题， di sini menyatakan satu hal kepada kita. 这里对我们说到一件事， Maksudnya, jangan heran akan hal itu. 就是我们不要对这件事情稀奇， Sebab Yesus sudah beritahu lebih awal. 因为主耶稣早就已经告诉我们了， Jadi, maksudnya tidak ada kejutan. 所以他是没有一个惊讶的部分。 Seperti kita berjalan ke satu tempat yang mungkin tempat yang sunyi. 它就像我们走到一个很冷清的这个地方， Mungkin kita hendak memasuki sebuah rumah. 可能我们要进入到一个家中。 Kalau kita tahu di sebalik pintu itu ada orang, 要是我们知道在这个房子里面有人， mungkin orang itu adalah sahabat kita 可能这个人是我们的朋友， yang berencana untuk mengejutkan kita. 他想要去吓我们。 Kalau kita sudah tahu dia berada di sebalik pintu, 要是我们知道他在这个门的后面， sudah pasti kita tidak akan terkejutkan. 我们肯定不会受到这个惊吓。 Jadi, pada hari ini, 所以今天 apa perkara yang tidak harus kita heran dalam hidup kita? 在我们生命当中有什么事情是我们不需要受到惊吓的，或者是我们不需要感到稀奇的？ Mari kita rujuk dalam 1 Petrus pasal yang keempat, 我们来看彼得前书的第4章 ayat 12 hingga ayat 14. 第12到第14节。 Ayat 12. 12节， Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事。 Ayat 13. 13节， Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 都要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。 Ayat 14. 14节， Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. 你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。 Jadi satu perkara yang tidak perlu kita heran. 所以我们不需要感到稀奇的事情。 Petrus berkata, 彼得说， jangan heran tentang nyala api siksaan yang datang kepadamu. 当有这个火炼的试验临到我们的时候，不要以为奇怪。 Jangan heran ujian yang datang kepada kita. 当有试验临到我们的时候呢，我们不要感到奇怪。 Janganlah heran kita menderita di dalam hidup kita. 当我们在生活上遇到这些困难、遇到患难的时候呢，我们不要感到奇怪。 Sebab itu merupakan package yang harus diterima oleh anak-anak Tuhan. 因为这些是神的儿子呢，我们必须要去接受的，它是一个配套的。 Jadi itu bukanlah sesuatu hal yang baru bagi kita. 这对我们来说并不是一件新的事情。 Kalau ditulis di dalam 1 Yohanes 虽然在这个约翰一书当中说到 pasal yang ketiga 第3章 ayat 13. 第13节， Di sini berkata, 在这里说到， janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. 弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇。 Mengapa kita tidak perlu heran? 为什么我们不需要感到稀奇？ Disebabkan Tuhan yang kita sembah yaitu Yesus Kristus.
因为我们今天所敬拜的神就是耶稣基督， lebih dahulu dibenci oleh dunia. 他已经被世界所厌恶了， Lebih-lebih lagi kita sebagai pengikut-pengikutnya. 更何况是我们是他的这个追随者。 Jadi soal ujian ataupun penderitaan dalam hidup itu bukanlah suatu perkara yang harus kita pertanyakan dalam hidup kita. 所以说到生活当中的这些患难呢，是我们不需要去感觉到好奇，或者我们不需要去发问。 Ya, bukanlah kita mau mengeluh mengapa kita lalui perkara seperti ini. 我们也不需要去感叹说为什么我们会经历这些事情。 Karena sememangnya seorang anak Tuhan itu tidak lari daripada penderitaan. 因为我们称为这个神的儿子呢，我们是逃不开这些事情的。 Mari kita rujuk dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23. 我们看路加福音书第9章的第23节。 Pasal 9 ayat 23. 第9章的第23节。 Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. 耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。” Sebagai seorang yang mahu mengabdi kepada Yesus Kristus. 那么，身为这个我们要去跟随主的人， yang mahu menerima mahkota keselamatan. 要得到这个生命的冠冕的人， Dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23. 在路加福音书的第9章的第23节， Ada 3 perkara yang perlu diperhatikan. 有3件事情是我们需要去注意的。 Yang pertama, kena menyangkal diri. 第一个呢，我们要舍己， Maksudnya, dia sanggup berkorban apa saja untuk mengikuti Yesus. 意思是说我们甘愿舍弃所有，我们甘愿牺牲一切来去跟从主耶稣。 Sanggup mengorbankan segala kenikmatan dalam hidup dia semata-mata mengikuti Yesus. 我们甘愿舍弃生活上的一切享受来去跟随耶稣。 Dia mungkin tidak beroleh kesempatan untuk bergembira seperti yang orang-orang dunia rasakan. 他可能没有机会在他的生命当中呢去享受，或者是去感受到这些生活上的快乐，就像这些世人所经历的。 Dia sanggup kehilangan masa yang seperti itu. 他可以因为主耶稣呢来去牺牲掉这些时间， Ya, semata-mata karena mahu berusaha untuk menyertai aktiviti rohani. 就因为要努力的来去参加这些属灵的活动。 Baik, perkara yang kedua, 第二， memikul salib. 要背起十字架。 Baik, pikul salib di sini bukanlah mudah ya. 我们要背起十字架并不是容易的。 Kalau kita bayangkan secara fisikal, 要是我们来去想一下我们这个身体的状况， saya rasa salib yang diminta Tuhan untuk kita pikul. 我想这个神要我们背的这个十字架呢， bukanlah salib yang kecil dan pendek. 它不是又小又短的十字架， Salib yang boleh kita masukkan di dalam pocket kita. 它不是我们能够把它收起来收在口袋里面的这个十字架。 Sudah pasti salib ini besar dan panjang. 我们可以肯定的是，这个要背起的十字架呢，它是又大又长的， Malah berat lagi. 它还是非常的重的。 Nah, kalau simpulkan dalam kehidupan kita, 要是我们来我们比喻成这个生活上的事情， soal memikul salib, 这个背起十字架， maksudnya kita kena menuruti segala hukum Tuhan. 就是说我们要遵守所有的这个主耶稣的这些诫命， Menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. 我们要远离这些神所禁止的事。
dan melaksanakan apa yang dituntut oleh Tuhan. 我们要去做这些主耶稣要我们做的事情。 Dan yang ketiga, 第三， Yesus berkata, ikut aku. 主耶稣说要跟从我。 Kita boleh umpamakan seperti Abraham yang diperintahkan Tuhan untuk keluar dari negeri dia. 可以想到说，就是这个亚伯拉罕呢，当神要他离开他的本族， yang diminta Tuhan untuk keluar dari rumah keluarga dia. 神要他离开他的家乡，离开他的本族， meninggalkan sesuatu pada ketika itu dan pergi ke satu tempat yang dia belum pernah tahu. 要舍弃他家中的一切呢，要前往一个他未知的地方。 Dia sendiri tidak tahu bagaimana keadaan dia di tengah jalan nanti. 他并不知道他在路途上要面对的情况， Tetapi hal itu dia tidak persoalkan. 但是这件事情呢，他并没有去怀疑， Karena dia tetap mengikuti permintaan Tuhan. 因为他都照着这个神的旨意来去行。 Jadi sedang kita memikul salib. 所以在我们背起这个十字架的时候， Yesus berkata kepada kita, ikut aku. 主耶稣对我们说：“跟从我。” Yesus membawa kita jalan ke Golgota, ya. 耶稣带我们走到这个各个他， Pergi ke Golgota bukannya permukaan yang rata. 而要到这个各个他的这个路程呢，并不是非常平坦的。 Kita sudah memikul salib, kena mendaki bukit pula. 我们已经背起了这个十字架呢，我们还要爬山。 Jadi di sana dapat menggambarkan bagaimana kehidupan seorang umat Tuhan. 所以在这里呢，我们就可以去看见说，我们可以反映出一个这个身为神的子民呢，我们的生活是如何的。 Yang tidak lepas daripada kesukaran dalam hidup. 就是我们并不能免于这个生活上的这些苦难， Yang akan senantiasa menerima latihan daripada Tuhan. 我们随时会遭遇到这个主耶稣要给我们的这些试验， Yang akan senantiasa menerima ujian dalam hidup. 我们随时会在生活上面呢，遭受这些试验。 Jadi sebagai seorang umat Tuhan itu bukanlah hal yang patut kita heran dalam hidup. 所以，我们身为神的子民呢，这些事情是我们不需要为之感到稀奇的， Karena Yesus sudah lebih awal menyatakannya kepada kita. 因为主耶稣在更早以前呢，已经告诉了我们， Kalau kita sanggup ikut Tuhan, maka kita juga harus sanggup lalui apa yang Tuhan lalui. 要是我们能够要跟从主的话呢，我们必须要去能够去经历这些主耶稣所经历的事情。 Baik, itu adalah butir pertama dalam tajuk kita. 这个是我们今天要学习的这个第一点。 Baik, butir besar yang kedua 第二点， tentang pertanyaan ibu, mengapa engkau menangis? 关于这个妇人，你为什么哭？ Baik, perkara kedua yang boleh kita belajar dalam peristiwa ini. 我们能从这件事情里面学习到的第二件事， Jika kita mengkaji semua kitab Injil, 要是我们已经学习的，要是我们已经查考了这个所有的这个福音书， kita akan memahami banyak perkara di sana. 我们从中呢可以明白到很多的事情。 Jadi butir yang kedua, 第二， kesedihan dan ketakutan boleh membuat hati kita buta. 就是这个我们的这个忧伤的心情呢，还有这个恐惧呢，它会让我们去
看不见一些事情。 Saya tidak maksudkan karena terlalu menangis mata jadi rusak, tidak ah. 我不是说我们因为一直哭呢，我们就会看不见， Tetapi mata hati kita yang boleh menjadi buta seketika. 但是我们的心眼呢会遭受到这些事情所蒙蔽， Disebabkan oleh kesedihan dan ketakutan. 因为恐惧还有忧伤。 Baik, untuk menyokong hal ini kita akan melihat ke semua kitab Injil. 那么我们会去查考这个福音书来去求证这个事情。 Jadi kita akan mengadakan banyak rujukan lah. 我们会有很多的这个参考。 Baik, saya harap kita buka Alkitab dengan sepantas mungkin. 我希望我们能够尽快的来去翻圣经。 Baik, kita lihat yang pertama dalam Injil Matius pasal 28. 我们看第一个在马太福音书的28章 Ayat 2 hingga ayat 6. 第2到第6节。 Baik, ayat yang kedua. 第2节， Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. 忽然地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。 Ayat 3. 第3， Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。 Ayat 4. 第4节， Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. 看守的人呢，就因他吓得浑身混乱战，甚至和死人一样。 Ayat 5. 第5节， Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." 天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。” Ayat 6. 第6节， Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. 他不在这里，照他所说的已经复活了。你们来看安放主的地方。 Baik, nanti kita akan kembali dalam kitab ini untuk melihat butir-butir yang terdapat di sini. 我们会在这段经文来去看这里的这些这里所记载的这些重点。 Baik, kita lihat rujukan yang seterusnya. 我们继续看这个其他的参考。 Setelah kita merujuk ke semua ayat ini, barulah kita dapat melihat mengambil butir terperinci di dalam peristiwa ini. 我们从这个所有的这个经文来去做参考，那我们才能够去看见这些细节。 Lihat dalam Markus pasal 16. 看马可福音书的第16章， Bermula daripada ayat 2从第2节开始， hingga ayat 6. 到第6节。 Ayat 2. 第2节， Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. 7日的第1日清早出太阳的时候，他们来到坟墓那里。 Ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? 第3节， 他彼此说：“谁给我们把石头从墓门滚开呢？” Ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat
tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. 那石头原来很大，他们抬头一看，却见石头已经滚开了。 Ayat 5. 第5节， Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. 他们进了坟墓，看见一个少年人坐在右边，穿着白袍，就甚惊恐。 Ayat 6. 第6节， Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." 那少年人对他们说：“不要惊恐，你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣，他已经复活了，不在这里，请看安放他的地方。” Baik, kita lihat rujukan yang ketiga. 我看第3个这个参考的经文， Dalam Injil Lukas pasal 24. 在路加福音书的第24章 Ayat 4 hingga ayat 6. 第4到第6节。 Ayat 4. Sementara mereka berdiri 第4节， termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. 正在猜疑之间，忽然有2个人站在旁边，衣服放光。 Ayat 5. 第5节， Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" 妇女们惊怕，将脸伏地。那2个人就对他们说：“为什么在死人中找活人呢？” Ayat 6. 第6节， Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. 他不在这里，已经复活了。当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们？ Baik, dalam ketiga kitab yang kita rujuk tadi, 所以在我们刚刚所念到的这个三个地方的这个经文， kita dapat menangkap satu perasaan yang sama yang dituliskan di sini. 我们能够去捕捉到一个这里所记录的一样的这个感情， Yaitu perasaan takut. 就是他们都感到恐惧。 Ya, saya yakin ini karena takut sebab mereka melihat malaikat. 我相信呢，他们会感到害怕，是因为他们看见了这个天使。 Malaikat yang dicantikkan di dalam Injil Matius tadi, 在马太福音书所记载的这个天使， di sini wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 这里说到呢，他的这个面部呢是像这个闪电一样呢，那么他的衣服是洁白如雪。 Dan di dalam Injil Lukas, 而在路加福音书， di sini malaikat memakai pakaian yang berkilau-kilauan. 这里说到呢，他们穿着这个他们的衣服是放光的。 Sudah pasti ini adalah satu keajaiban yang luar dari kebiasaan yang mereka lihat. 当然呢，这个是超乎于他们平常所能看见的，它是一件神迹。 Disebabkan ketakutan dan kesedihan. 但是因为害怕以及这个他们感到忧伤， Maka hati mereka menjadi buta seketika. 他们的心呢已经暂时的瞎了。 Sekarang kita akan lihat apakah yang diartikan dengan mata hati yang menjadi buta seketika. 那么现在呢，我们就来看这个瞎了的心眼呢是什么意思？ Kita lihat dalam Yohanes pasal 20. 看约翰福音书的第23。
Yohanes pasal 20 kita lihat di dalam ayat 12, bermula daripada ayat 12. 约翰福音书第20章，我们从12节开始。 Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. 就见两个天使穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。 Baik, catatan dalam Injil Yohanes mempunyai detail yang sedikit berbeza dengan Matius, Markus, dan Lukas. 在这个约翰福音书所记载的呢，它就和这个在马太福音书、马可福音书和路加福音书所记载到的这个细节呢是有不同的。 Matius, Markus, dan Lukas lebih menyentuh tentang perasaan takut. 这个马太福音、马可福音还有这个路加福音书里面呢，更加注重于是他们的这个非常害怕、恐惧的这个感觉。 Tetapi dalam Injil Yohanes dia menyentuh tentang perasaan yang sedih. 但是在这个约翰福音书呢，他说到的是这个比较偏向于忧伤、哀伤的这个感觉。 Jadi karena perasaan ini telah bercampur aduk. 而因为这个感情呢，它是掺杂着非常多的这个不同的感觉。 Telah membuatkan mereka itu keliru. 就让他们感觉到就让他们有一些彷徨。 Di mana sewaktu muncul dua orang malaikat di kubur Yesus pada ketika itu. 而当这个主耶稣的坟墓呢出现两位天使， Dalam ayat 13 kita tahu malaikat bertanya kepada Maria Magdalena. 在13节呢，我们知道这个当这个天使问到这个抹大拉的玛利亚， Ibu, mengapa engkau menangis? 妇人，你为什么哭？ Maria sempat menjawab. 而这个玛利亚回答说， Dia berkata, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. 他说，因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。 Dia mungkin tidak mengenali bahwa mereka itu adalah malaikat. 他可能不知道说他们这两位其实是天使。 Kita mungkin boleh mengambil alasan karena selama ini dia belum pernah melihat malaikat. 我们可能可以说，因为他之前并没有看见天使。 Tetapi adakah selama ini dia belum pernah melihat Yesus? 但是是否他之前都没有看过耶稣呢？ Kita lihat dalam ayat 14. 我们看第14节。 Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。 Ayat ini jelas memberitahukan kepada kita. 在这一节当中呢，非常清楚的告诉我们， Maria melihat Yesus berdiri di situ. 玛利亚她看见耶稣就站在那里， Tetapi dia masih tidak kenal itu adalah Yesus. 但她却不认识那位就是耶稣。 Kalau bilang belum kenal malaikat, tidak apa, mungkin belum pernah lihat malaikat. 要是我们说她不认识这个天使，可能因为她没有看过天使。 Tapi bagaimana dengan Yesus? 但是耶稣呢， Dalam ayat 15. 在第15节， Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? 耶稣问他说：“妇人为什么哭？你找谁呢？” Sewaktu Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada Maria. 当耶稣向他问一样的问题， Apa respon Maria? 这个玛利亚的回答是什么？ Dia menyangka
Yesus adalah penunggu taman. Maksudnya Yesus adalah tukang kebun di sana. 他以为这个耶稣是在那里看园的， Sampailah Yesus memanggil namanya. 到这个耶稣叫他的名字， Barulah dia menyadari itu adalah Yesus. 他才发觉说那个人是耶稣。 Jadi bukankah karena kesedihan dan ketakutan membuat hati dia buta sehingga tidak mengenal Yesus? 难道不是因为这个忧伤还有这个恐惧，让他的这个心眼呢暂时的已经被蒙蔽了，他并不知道那个是耶稣。 Mengapa selama ini tidak percaya bahwa Yesus sudah berkata setelah mati 3 hari kemudian dia akan bangkit? 为什么他不相信主耶稣曾经说的，在死后的3日他会复活？ Mengapa masih ada perasaan bahwa mayat Yesus hilang secara tiba-tiba? 为什么他还对这个耶稣的这个尸体突然间的不见，感到怀疑呢？ Inilah kekeliruan yang disebabkan oleh emosi yang bercampur aduk. 这个就是因为这些掺杂的感受呢，造成他的这个惊慌。 Hal ini mengajar di dalam hidup kita. 那么这件事情呢，就给我们的教训。 Kita jangan terlalu memendam perasaan dalam diri kita. 我们不要太过于看重我们的这个感受， Jangan kita terlalu takut di dalam hidup kita. 在生活当中呢，我们不要感到太过于害怕， Dan juga jangan terlalu bersedih dalam hidup kita. 我们也不要太过于伤心。 Takut-takut nanti perasaan itu boleh membuat kita lupa akan Yesus. 因为这些感受呢，会让我们忘记耶稣。 Bahkan Yesus muncul di hadapan kita pun kita tidak tahu. 就算耶稣在我们面前显现，我们也不知道。 Sampai Yesus berbicara dengan kita pun masih tidak kenal Yesus. 到耶稣和我们说话，我们还不认识耶稣。 Itulah akibat apabila kita terlalu beremosi. 这就是当我们过度于情绪化的时候。 Tidak heranlah mengapa Yesus banyak kali berkata di dalam firman-Nya. 所以，这就是为什么主耶稣很长的在这个在圣经当中说到， Untuk bersukacitalah senantiasa. 我们要常常喜乐， Untuk jadilah tenang. 我们要平静， Sebab dalam hal itu akan timbul kekuatan. 因为平静呢使我们得力。 Jangan terlalu memikirkan tentang masalah yang menghimpit hidup. 我们不要一直去想到说这个生活当中，这个我们在生活当中遇到的这些困难。 Yesus sedang menggenggam tangan kita. 耶稣正在牵着我们的手， Jadi percaya Yesus boleh membantu kita. 我们要相信主耶稣是能够帮助我们的。 Karena perasaan kita itu boleh membuat menutup iman kita terhadap Tuhan. 因为我们的这个恐惧的这个心情呢，它会遮挡住我们对神的信心。 Jadi pertanyaan ini diajukan kepada kita. 所以今天这个问题也是向我们发问： Mengapa engkau menangis? 你为什么哭？ Jadi tidak ada yang perlu kita tangisi. 是没有事情是要我们不需要因为某些事情而哭， Karena Yesus sudah bangkit dan kita ada harapan di dalam Tuhan. 因为主耶稣已经复活了，而我们在主里有盼望。 Baik, kiranya Tuhan memberkati. 愿主祝福大家。 Baik, seterusnya kita puji Tuhan dalam bilangan 377. 接下来我们要唱诗377首。
Baik, seterusnya kita akan sama-sama berdoa. 接下来我们要一起祷告。 Dalam doa ini kita bersyukur atas berkat dan pimpinan Tuhan. 祷告当中呢，我们感谢神的带领以及祝福。 Kita terus doakan kemajuan dalam setiap pekerjaan suci dalam gereja kita. 我们继续为我们教会当中的这个圣工的发展来去祷告。 Jangan lupa juga doakan mereka yang kurang sehat. 我们也不要忘记为这些身体欠安的弟兄姐妹们来代祷。 Kita doakan saudara-saudari yang diuji dengan COVID-19. 我们也为这些在和疫情当中遭受试炼的这些弟兄姐妹们祷告。 Semoga Tuhan berkenan dan memberikan belas kasihan kepada mereka. 愿主施恩来怜悯他们。 Baik, mari kita sehati berdoa. 让我们同心跪下祷告。